سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهد قلبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung daripada kitab Syarh Mukhtasar Jiddan. Wal Mudmaru situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wal mudmaru 12. Bermula mudmar itu 12. Ada 12. Apa i'rab 12? Jadi apa 12 tu? Hmm? Jadi apa? Jadi khabar. Khabar. Dia marfu' dengan apa? Dengan alif. Ini bagi nombor 12 je lah. Kalau lain tu dia akan jadi mabni ala fathi juz'ain. 13, 15, 16. Tapi isna ni dia mu'rab, mu'rab. Jadi dia isim musanna kan? Maka dia marfu' dengan apa? Marfu' dengan alif. Okey. Jadi mudmar. Ini mubtada yang isim dhamir. Isim dhamir. Isim dhamir. Apa dia? Wahia ana adalu alal mutakallim. Yang menunjukkan kepada mutakallim, orang yang bercakap, ana. Ni kita dah lalu semua dah, diulang balik lah ni. Fi nahwi qaulika ana qaimun. Aku ialah yang berdiri. Fa ana dhamiru raf'in munfasilun. Dhamir rafa' munfasil. Mubtada'un. Jadi mubtada'. Mabniyun. Mabni ala sukuni. Mabni ala sukuni. Fi mahalli raf'in. Duduk mahal rafa'. Wa qa'imun jadi khabaruhu. Khabar kepada ana tu. Marfu'un bil dhammati dhahirati. Senang ni, mudah ni. Kita laju-laju sikit ni. Boleh ni? Wa nahnu addalu ala al-mutakallimi. Wa ma'ahu ghairuhu. Yang menunjukkan kepada mutakallim. Orang yang bercakap seorang. Dan ada orang lain bersamanya. Yang cakap seorang. Tapi bersamanya orang lain. Kami datang. Ataupun dia bukan ramai. Mu'awil mu'azzim nafsahu. Atau orang yang membesarkan dirinya. Dia guna dhamir nahnu untuk membesarkan diri. Kami. Padahal dia seorang je. Dia seorang je tapi dia guna nahnu menunjukkan besar kedudukan dia. Fi nahwi qaulika nahnu qaimuna. Kami ialah yang berdiri. Fa nahnu dhamiru raf'in munfasilun. Dhamir rafa' munfasil. Mabniyun ala dhammi. Mabni ala dhammi. Bagi depan nahnu ni. Nun bagi depan kan? Fi mahalli raf'in, jadi pada mahal rafa' jadi mubtada'un, jadi mubtada'. Wa qa'imuna khabaruhu, khabar dia marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, kerana dia jamak muzakkar salim. Wa anta bi fathih ta, baca dah anta, kamu seorang lelaki. Bi fathih ta addalu 'ala al-mukhatabi, yang menunjukkan mukhatab, orang yang kita lawan cakap itu, orang yang kita cakap dengan dia itu lelaki. Fi nahwi anta qaimun, kamu ialah yang berdiri. Fa'an, tengok ni. dia i'rab, dia asingkan i'rab. Fa'an dhamiru raf'in munfasilun. An tu dhamir rafa' munfasil. Dhamir rafa' munfasil. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Wa ta' tu apa?
harfu khitabin, harah kita mukhatabah. Jadi ni salah satu daripada cara i'rab lah. Cara i'rab ni. Jadi secara umum kita orang sekarang i'rab sekali lah. Anta tu sekaligus dia jadi. Dhamir dhamiru raf'in fi mahalli mabniyun ala fathi. Mabni ala fathi ala anta. Fi mahalli raf'in jadi mubtada'un. Ni dia asingkan. Antu dan ta tu di i'rab sebagai harfu khitab saja. Sebab ada anta, antuma, antum lagi. Wa qa'imun khabarul mubtada' marfu'un bidhammati zahirati wa anti bi kasri ta lil mukhatabati, bagi mukhatabah perempuan yang kita bercakap tu seorang perempuan. Al muannatsati, ya mukhatabah yang muannah lah. Nahu qaulika anti qa'imatun fa an dhamiru raf'in munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un wa ta'u harfu khitabin, haraf khitab. Arah kitab. Wa qa'imatun khabarul mubtada' marfu' bi dhammati dhahirati wa antuma lil musanna. Antuma bagi musanna. Sawa'un kana dzakaran, sama ada musanna itu dua itu lelaki atau muannasan ataupun perempuan. Antuma belaka kan? Fi nahwi qaulika antuma qa'imani. Antuma qa'imatani, boleh belaka. Fa'an dhamiru raf'in munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Nampak? Syekh ni dia nak ajar kita ulang-ulang, nak ajar cara i'rab ni. Jadi kita ni jangan lepas habis kelas tutup saja. Ulang-ulang baca supaya gaya cara kita nak i'rab tu lekat. So jadi konsisten dan senang. Tak payah kita fikir panjang-panjang lah. Itu tujuan kita murajaah latihan i'rab tu, supaya lepas ni i'rab terus boleh i'rab. Tak salah dah. Okey. Wa ta'u harfu khitab. Tak, ini harfu khitab, huruf khitab yang menunjukkan kita, orang yang kita bercakap tu. Harfu khitab. Wal mim. Harfu imad. Mim tu harah yang memegang, harah tiang. Wal alifu harfun dalun ala tasniyati. Alif itu mana? Pada antuma. Mi ini ada tujuan untuk memegang alif. Dia imad. Dia tiang. Sebab apa? Kalau tak ada jadi an. Jadi mana? An. Ta gitu. Jadi anta. Kalau gini ada ke anta gitu? Yang akan jadi bertukar kalau berkait dengan apa? Kalau contoh dalam darurah syair, alif pun alif itlaq. Jadi letak alif itu katanya anta ke antuma, dua orang ke. Jadi kerana itu untuk menunjukkan bahawa harah ini ataupun dhamir ini, dhamir dua orang, maka dibezakan dengan letak mim. Supaya dia dapat pegangkan huruf alif tersebut. Imad. Harfun, jadi alif itu huruf menunjukkan tasniah. Jadi alif ni menunjukkan dua. Wa qa'imani khabarul mubtada' marfu'un bil alifi li'annahu musanna wa antum li jam'i dhukuril mukhatabina. Mukhatab ramai. Fi nahwi qaulika antum qa'imuna fa an dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in wa ta'u harfu khitabin wal mimu 'alamatul jam'i. Mim alamat jama'. Wa qa'imuna khabarul mubtada', qa'imu khabar mubtada' marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Jamak mudzakkar salim. Ustaz Ian bila buka bersemuka? 5 hari bulan sebelah. Kak Ijin, kitab Mukhtasar Jiddah ni, Ana nak suruh seorang baca-baca lah. Bukan Ana dah baca. Nampak tak? Harapnya boleh buka cepat tu. Kalau tidak, dah Ana baca saja. Tapi kerana buat live gini, nak suruh orang baca takut suara tak jelas kan? Tak jelas nak tegur. Lepas ni siap-siap lah. Lepas ni Ustaz dah baca dah. Seorang baca. Seorang ni baca banyak ni tengok. Okay. Jadi ambil perhatian baris tu. Jangan duk tengok saja. Nampak 2-3 orang tu duk tengok saja. Tangan tak tulis. Siapa tu? Abdul Rahman ke siapa? Abdul Karim ke siapa?
Apa dia tengok saja. Pastikan lepas ni biar baca betul Okay. Wa antunna li jam'il inas, bagi jamak muannas, al mukhatabati, yang ramai perempuan. Fi qaulika antunna qa'imatun, fa an dhamiru raf'in munfasilun, mubtada'un mabniyun ala sukun, mabni ala sukun fi mahalli raf'in, duk mahal rafa', wa ta'u harfu khitabin, haraf khitab, wa nunu alamatu jam'i niswati, nun alamat jam'i niswati, jamak alamat, nun tu alamat kepada jamak niswah, jamak perempuan yang ramai. Mana antunna, nun ni ialah tanda bahawa orang yang kita cakap itu perempuan yang ramai. Qa'imatun khabarul mubtada' marfu'un bi dhammati dhahirati, wa huwa lil mufradi al ghaibi, mufrad seorang yang ghaib, fi nahwi qaulika huwa qa'imun, dia yang ialah yang berdiri, fa huwa dhamiru raf'in munfasilun fi mubtada'un mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in, duk mahal rafa', wa qa'imun khabaruhu marfu'un bi dhammati dhahirati, wa hiya lil mufradati al ghaibati, mufradah ghaibah, dia perempuan. Fi nahwi qaulika hiya qa'imatun fa hiya dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in, wa qa'imatun khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammati dhahirati. Mudah je, sama je ni. Wa huma lil musanna al-ghaibi, huma bagi musanna ghaib, dua orang. Sawa'un kana mudhakkaran, sama ada yang dua orang yang kata ganti nama ketiga dua orang, mereka berdua tu lelaki, ataupun muannatsan, ataupun perempuan. Fi nahwi qaulika huma qa'imani fa huma dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in, wa qa'imani khabaruhu marfu'un bil alifi li'annahu musanna, wa hum li jam'i dzukuri al ghaibina, jamak muzakkar yang ghaib, mereka ramai, lelaki yang ramai. Fi nahwi qaulika hum qa'imuna fa hum dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in, wa qa'imuna khabaruhu marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, dia jamak muzakkar salim. Wahunna, wahunna li jam'il inas, bagi ramai perempuan. Ghaibati, yang tidak ada, makna mereka perempuan-perempuan itu. Fi nahwi qaulika hunna qa'imatun, mereka perempuan-perempuan itu ialah yang berdiri. Fahunna dhamiru raf'in munfasilun, dhamir rafa' munfasil mubtada'un mabniyun 'alal fathi, hunna bagi atas tu kan, mabni 'alal fathi fi mahli raf'in, wa qa'imatun khabaruhu marfu'un bi dhammati dhahirati. Okey, habis itu. Thumma innal musannifa, kemudiannya sesungguhnya musannif rahimahullahu ta'ala, mathala, membuat contoh, musannif membuat misal, mathala liwuku'i ba'diha mubtada'an, membuat contoh berlakunya sebahagian daripada dhamir itu jadi mubtada' dengan katanya. Jadi tadi yang buat contoh tadi, tu ialah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, sahibul asy-syarhi, tuan punya syarah. Contoh-contoh dia beri tu syarih yang buat contoh. Imam San Haji dalam matan dia hanya membilang dhamir. Lepas habis sebut baru dia buat contoh. Sebab tu dia kata thumma innal musannifa rahimahullahu ta'ala mathala liwuku'i ba'diha mubtada'an, membuat contoh bagi berlakunya sebahagian dhamir jadi mubtada'. Contoh apa? Biqaulihi nahwu qaulika, seumpama perkataan kau ana qa'imun wa nahnu qa'imuna. Dia buat contoh dua je. Tengok dalam matan tu kan. Lepas dia bilang atas ni antun nahwa sapakhir, wa hum wa hunna wa nahwu qaulika. Baru dia buat contoh ni. Nampak tak? Ni contoh daripada musannif sahibul matni, Syekh San Haji. Okey. Wa taqaddama, dan telah terdahulu i'rabul misalaini, kedua-dua contoh itu. Sebut dah contoh i'rab dia kan dalam dulu. Wa ma ashbaha dzalik, dan barang yang seumpama demikian itu. Dan seumpamanya dia buat contoh dua je, ana qaimun dengan nahnu
qaimuna. Hak lainnya kata serupalah. Nampak? Okey. Minal amthilati sabiqati, daripada contoh-contoh yang telah lalu. Okey. Itu mubtada. Kemudian khabar pula. Wal khabaru ismani. Khabar pula ada dua jenis khabar. Mufradun, khabar mufrad, wa ghairu mufradin, dan khabar bukan mufrad. Khabar mufrad dan khabar bukan mufrad. Apa maksud mufrad di sini? Yang dimaksudkan mufrad dalam bab khabar, wal muradu bil mufradi huna. Yang dimaksudkan dengan mufrad pada bab khabar ni, khabar mufrad. Apa maksud khabar mufrad? Bukan khabar seorang. Ma laisa jumlatan, iaitu khabar yang bukan jumlah. Wala shibhaha, dan bukan syibih jumlah. Jadi khabar mufrad ialah khabar yang bukan jumlah dan bukan syibih jumlah. Bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan syibih jumlah yang terdiri daripada jar majrur ataupun zaraf. Faham? Boleh? Ni dia akan bagi contoh lagi. Syekh akan terang. Walau kana musanna, walaupun khabar itu musanna. Au majmu'an, ataupun jamak, contoh kita kata. Antuma qaimani. Khabar mufrad ke tak ni? Mufrad tak? Mufrad walaupun dia musanna. Antum qaimuna. Mufrad tak? Mufrad. Sebab dia bukan jumlah. Tu maksud dia lah. Mudah je ni. Okey. Wal muradu bi ghairil mufradi, dan yang dimaksudkan bukan mufrad ialah al jumlatu au shibhuha, jumlah atau shibhu jumlah. Okey. Apa itu jumlah? Maka syarih terang pula jumlah tu apa? Wal jumlatu al kalamul murakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Bermula jumlah itu ialah kalam yang tersusun daripada fi'il dan fa'il. Dia panggil jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah ayat yang terdiri daripada fi'il dan fa'il. Okay. Nahu. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Itu panggil jumlah tu. Jumlah fi'liyah. Au min mubtada'in wa khabarin. Ataupun jumlah yang terdiri daripada al-murakkabu min mubtada'in wa khabar. Terdiri daripada mubtada' dan khabar. Dia panggil jumlah apa? Jumlah alismiyah. Jumlah alismiyah. Nahu Zaidun qaimun. Wal murakkab. Ini dia kata wal murakkabu min fi'lin wa fa'ilin yusamma jumlatan fi'liyatan. Jumlah yang terdiri dari susunan, yang tersusun daripada fi'il dan fa'il dinamakan jumlah fi'liyah. Wal murakkabu min mubtada'in wa khabarin yusamma jumlatan ismiyatan, dinamakan jumlah ismiyah. Itu selesai jumlah. Wa shibhul jumlati, dan shibhu jumlah pula. Az-zarfu wal jaru wal majruru, iaitu terdiri daripada jumlah yang mula dengan zaraf dan jar majrur. Kama sayadhkuruhu, sebagaimana lagi akan disebut oleh Syekh Sanhaji. Okey. Fal mufrad, dia akan sebut contoh. Fal mufradu nahu Zaidun qaimun, fa Zaidun mubtada'un wa qaimun khabaruhu. Wa Zaidani qaimani, fa Zaidani mubtada'un marfu'un bil alif li'annahu muthanna, wa qaimani khabaruhu marfu'un aidan bil alif li'annahu muthanna. Wa Zaiduna qaimuna, fa Zaiduna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Wa qaimuna khabaruhu marfu'un aidan bil wawi li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Fal khabaru fi hadhihi al-amthilati mufradun. Semua ini mufrad, hatta huwa musanna jamak pun. Kenapa? Li'annahu laisa jumlatan, kerana dia bukan jumlah, wala shibhaha, dan bukan syibh jumlah. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'. Yang bukan mufrad pula, khabar yang bukan mufrad, ada 4 perkara. Arba'atu asya', ada 4 perkara. Kenapa? Li'anna shibhal jumlati
Kerana syibhu jumlah itu syai'ani, ada dua, az-zarfu wal jarru wal majrur, zarah dan jar majrur. Jadi ismiyah, fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, lepas tu jumlah syibhu jumlah jar majrur, syibhu jumlah zarah. Wal jumlatu syai'an, jumlah pula ada dua. Al jumlatul ismiyatu wal jumlatu, ni tak ada hamzah sini ya, jumlatul al-ismiyatu wal jumlatu fi'liyatu, jumlah fi'liyah. Wa qad asyara ila bayani dzalika biqaulihi, dan mengisyarat musannif pada menerangkan demikian itu dengan katanya al-jarru wal majruru wal zarfu, iaitu jar majrur dan zaraf. Ini syibhu jumlah. Fa kullu minhuma yusamma, dinamakan syibhal jumlah, dinamakan syibhu jumlah. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi fa kullu minhuma yusamma jumlatan, dinamakan jumlah. Satu jumlah fi'liyah, satu jumlah ismiyah. Nahu qaulika Zaidun fid dari, Zaid itu ialah yang berada di rumah. Zaid itu berada di rumah. Zaid itu berada di rumah. Hadza mithalun lil khabari. Ini contoh bagi khabar. Idza kana jarran wa majruran, jika jar majrur. I'rab macam mana? Zaidun mubtada'un marfu'un bid dhammati zahirati fid dari jarun wa majrur muta'alliqun. Jar majrur dia bertakluk. Muta'alliqun bi mahzufin. Muta'allaq dengan mahzuf. Apa dia muta'allaq dengan mahzuf? Bertakluk apa dia bertakluk dengan mahzuf? Dengan mahzuf yang jadi khabar. Mahzuf yang jadi khabar. Bertakluk dengan mahzuf. Apa dia? Takdir dia. Takdir mahzuf apa dia? Takdiruhu kainun awistaqarra. Imam Ibn Malik kata wa akhbaru bi dharfi au bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Wa akhbaru bi dharfin au bi harfi jar, dan kamu buat khabar dengan zaraf ataupun haraf jar. Nawina ma'na kainin aw istaqar, dengan kamu niatkan makna kain ataupun istaqarra. Dia kadang-kadang ada sesuai kain dan ada sesuai orang lain, sabitun ke guana. Jadi maknanya kenapa ada haraf jar ni dia ada takluk, sebab makna dia, makna haraf apa dia? Apa makna haraf? Takrif haraf. Al-harfu. Lafzun. Dalatun. Kan dia dah ingat ni, jawab seorang. Apa dia? Izzuddin awak jawab adik. Umi nak jawab ke? Apa takrif haraf? Tak dengar. Itu nak kena haraf. Itu nak kenal malam ya apa ni? Laisa fihi dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tak, haraf apa? Syafi'i ada. Benda haraf. Kau mula-mula depan. Isim fi'il haraf. Hai balik lagi. Apa dia? Kalimatun dalatun ala ma'nan fi ghairiha. Kalimah yang menunjukkan makna pada yang lain. Makna dia tu berkait dengan yang lain, dia tak ada makna sendiri. Fi pada tu makna tak jadi, takkan tahu makna kecuali kena kait dengan yang lain. Contoh, kita kata, dia kata Zaidun fiddar. Zaid dalam rumah. Zaidun fi dalam dar rumah.
Zaid dalam rumah. Apa maksud dari Zaid dalam rumah? Sebab boleh banyak Zaid dalam rumah. Benda boleh buat. Ha. Apa maksud Zaid dalam rumah? Apa maksud? Ha? Benda maksud Zaid dalam rumah? Bukan tak tahu bahasa Melayu ni. Zaid dalam rumah. Benda Umar. Zaid berada dalam rumah. Okey, berada dalam rumah tak? Boleh tak kalau kita nak kata Zaid makan dalam rumah? Boleh tak? Boleh? Zaid duduk dalam rumah? Boleh tak? Boleh. Zaid tidur dalam rumah? Boleh tak? Boleh. Jadi dalam rumah tu, makna dia tidak akan jelas kecuali berkait dengan lain. Jadi harah ni, dia ada kait, sebab tu dia muta'alliqun. Dia ada kait je. Bila kita sebut Zaidun Fiddar, ihtimal banyak, tapi kerana tidak ada qarinah lain, maka bila merujuk kepada diri zat Zaid dalam rumah, maka kita takdirkan kainun Zaid berada dalam rumah. Faham tak? Sebab itu yang zahir daripada kalam yang tidak ada qarinah ta'alluq sebelumnya apa-apa. Zaid, yakni zat Zaid dalam rumah, yakni Zaid itu dirinya berada dalam rumah. Jadi apa dia? Takdirnya kainun, Zaidun kainun. Zaid ialah yang berada dalam rumah. Istaqarra, menetap, duduk dalam rumah. Faham tak? Jangan sebut sekali lagi tadi, bukan mesti kainun awistaqar. Dia tengok kepada kesesuaian ayat juga. Ada setengahnya guna sabitun, dan tengoklah pada hak lain pun. Okay? Cuma dalam konteks ini, yang ghalib atau zahirnya orang takdir dengan hak mudah lah. Kainun awistaqar, mudah. Wa akhbaru bi dharfi aw bi harfi jar nawina ma'na kainin awistaqar. Okey. Wa zaidun indaka, Zaid di sisi kamu. Hadza mithalun lil khabari. Ini misal kepada khabar idza kana zarfan, kalau dia tu zaraf. Wa i'rabuhu, i'rab dia macam mana? Zaidun mubtada'un marfu'un bi dhammati dhahirati wa inda zarfu makanin, zaraf makan. Mansubun ala zarfiyah, dia mansub kerana dia jadi zaraf. Inda ni bagi atas, kenapa? Kerana dia zaraf mansub. Muta'alliqun bi mahzuf, dia juga ta'alluq dengan mahzuf. Jadi khabarul mubtada. Takdir wa takdir kainun awistaqarra juga. Apa maksud? Zaidun indaka, Zaid di sisi kamu. Apa maksud? Pada zahirnya Zaid beradalah di sisi kamu. Jadi maknanya pun berkait dengan yang lain. Okey. Wa inda mudhafun, inda tu mudhaf, wal kafu mudhafun ilaihi, mudhaf ilaih. Mabniyun 'ala al-fathi, mabni 'ala al-fathi fi mahalli jar, pada mahal jar. Mana ka ni? Inda ka. Dia mabni 'ala al-fathi, ka bagi atas. Dia jadi mahal jar kerana mudhafun ilaih. Wa fil haqiqati. Okey. Hakikatnya al-khabaru huwal muta'al. Muta'al apa? Muta'alla. Wa fil haqiqati al-khabaru huwa al-muta'alla. Pada hakikatnya khabar itu ialah al-muta'alla, benda ataupun kalimah yang dita'alluq, yang kena ta'alluq tu. Nampak? Satu, wa fil haqiqati, dia kata wa fil haqiqati al-khabaru huwal muta'allaq al-mahzufu. Muta'allaq yang mahzuf tu lah, kainun ataupun istaqarra. Kalau kita takdirkan kainun jadi khabar mufrad. Kalau kita kata takdirkan istaqarra jadi khabar apa? Khabar jumlah fi'liyah. Okey. Faham tak? Jadi hakikatnya kainun itulah khabar. Atau istaqarra itulah khabar. Wa innama kana al-jaru wal majruru waz zarfu syabihaini bil jumlati. Dah gitu
Kenapa kita nak katakan jumlah? Jar majrur dan zarah ni kita kata syabihaini bil jumlati. Yang diserupakan, yang menyerupai dengan jumlah. Kenapa? Li'annahu in kuddira al-mahzufu. Kalau ditakdirkan mahzuf itu fi'lan. Contoh istaqarra. Zaidun fi ad-dar. Apa maksud Zaidun istaqarra? Apa maksud sini istaqarra? Jadi tidakkah jadi dia ni istaqarra fa'il dan fa'il? Apa tak? Maka jadi jumlah fi'liyah. Sebab tu dia kata in quddiral mahzufu fi'lan nahu istaqarra kana min qabilil ikhbari bil jumlah. Maka dia jadi khabar jumlah. Jumlah fi'liyah kalau kita takdirkan istaqarra. Wa in quddira isman mufradan, kalau kita takdirkan khabar tu mufrad, isim mufrad. Nahwu kainin, seperti kain. Kana min adalah dia min qabilil ikhbar bil mufradi. Dia itu dari pihak kita buat khabar dengan khabar mufrad. Kalau kita kata Zaidun fidda ni Zaidun kainun pula. Kita kata Zaidun fidda dengan maksud Zaidun kainun. Jadi khabar apa ni? Khabar mufrad. Jadi dia ada ihtimal dua. Sama ada khabar dia khabar jumlah fi'liyah ataupun khabar dia khabar mufrad. Maka kita namakan syabih bil jumlah. Apa? Faka'annahuma. Jadi seakan-akan khabar daripada haraf jar dan zarah ini akhadha tarafan minal mufradi. Dia ambil satu pihak daripada mufrad wa tarafan minal jumlati dan satu pihak daripada jumlah. Sebab ia boleh pergi dua. Seakan-akan khabar jumlah sibihi jumlah ini, jar majrur dan zarah ini, dia ambil sebahagian daripada mufrad, sebahagiannya dia boleh ambil jadi khabar jumlah. Fa'idzan, dari kerana itu, kana adalah ia khabar jar majrur dan juga zarah ini syabihaini bil jumlah. Dia itu serupa dengan jumlah wa syabihaini bil mufrad dan serupa dengan mufrad. Jadi asalnya syabih bil jumlah wa syabih bil mufrad. Nampak tak? Dia bukan syabih bil jumlah saja. Syabih bil jumlah wa syabih bil mufrad. Sebab dia boleh ambil takdirkan sebagai khabar iaitu jumlah fi'liyah ataupun boleh ditakdirkan khabar itu isim mufrad, maka dia syabih dengan jumlah dan dia juga syabih dengan isim mufrad. Jadi dua-dua. Tapi kenapa kata khabar syibih jumlah? Padahal jar majrur itu khabaru syibhi jumlati wa syibhil mufradi. Apa tak? Patutnya syibhil jumlati wa syibhi al-mufradi lah. Sebab dia boleh ditakdirkan jumlah, boleh ditakdirkan mufrad. Tapi kenapa kita namakan khabar syibih jumlah? Fahuzifa, dihazafkan zalika, demikian itu fi kalamihi, pada kalam mereka para ulama, min babil iktifa, daripada bab iktifa dipanggil. Iktifa ni satu bab dalam ilmu balaghah, makna ay yadhkura ahadahuma ahadasyai'ani iktifaan. Walam yadhkurus sani iktifaan bil awal. Ada dua perkara, dia sebut salah satu kerana sebagai mencukupkan daripada satu lagi. Sebut ada dua perkara, tapi sebut salah satu sebagai dia tu dah cukup untuk menunjukkan yang satu lagi. Dia panggil iktifak. Sebagai bab iktifak mana padang cukup dah. Contoh, ambil contoh ni contoh terkenal dalam bab iktifak ni. Sarabila taqikumul harra. Sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Ini apa ni? Dalam surah An-Nahli ayat 81. An-Nahli ayat 81.
Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Allah Ta'ala jadikan apa? Ha. Tuhan jadikan dan Tuhan jadikan pakaian-pakaian. Sarabila, pakaian-pakaian taqikumul harra yang dapat melindung kamu daripada kepanasan. Ha. Allah Ta'ala jadikan sarabil, iaitu pakaian-pakaian yang dapat melindung kamu, taqikum, melindung akan kamu akan apa? Akan kepanasan. Pakaian ni lindung kepanasan saja, dah sejuk. Dan sejuk. Ai wal barda. Dah, tapi Quran sebut satu je. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Wa sarabila taqikum ba'sakum, dan pakaian yang dapat melindungi daripada serangan musuh. Baju besi. Baju besi dapat menghalang pada serangan musuh. Jadi di sini sarabila taqikumul har, Tuhan menyebut satu saja. Padahal al-harra wal barda, tapi dia sebut satu mimba bilik tifak namanya. Padang dah sebut kerana dah itu menunjukkan yang satu lagi. Boleh tak? Lah Wa Zaidun qama abuhu. Zaid ialah yang berdiri bapaknya. Sikit lagi ya? Sikit lagi. Wa Zaidun qama abuhu. Bermula Zaid ialah yang berdiri oleh bapanya. Ni apa ni? Hadza mithalun lil khabari idza kana jumlatan fi'liyatan. Kalau jumlah fi'liyah. Wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un marfu'un bid-dhammati dhahirati wa qama fi'lun madin wa abu ni. Abu fa'ilun marfu'un bil wawi, marfu' dengan waw. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsah, daripada asma' khamsah. Wa abu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin, duk mahajar. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'il fi mahalli raf'in, jadi khabarul mubtada'i, khabar mubtada'. Mudah-mudah je ni. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibah. Bermula Zaid ialah jariyatuhu dhahibah. Hamba perempuannya lari. Zaid itu hamba perempuannya lari. Hadza misalun lil khabari idza kana jumlatan ismiyatan. Kalau jumlah ismiyah. Wa i'rabuhu, i'rabnya ialah Zaidun mubtada'un marfu'un bil dhammati dhahirah wa jariyatuhu mubtada'un tsani. Mubtada' kedua. Marfu'un bid dhammati dhahirah wa jariyatun mudhafun wal ha' mudhafun ilaih mabniyun 'ala dhammi. Jariyatuhu. Ha ni bagi depan kan, mabni 'ala dhammi. Fi mahalli jarrin, pada mahajar. Wa dhahibatun khabarul mubtada'i tsani, khabar mubtada' kedua, marfu'un bid dhammati dhahirah, marfu' dengan dhammah zahirah. Wal mubtada'u tsani wa khabaruhu, mubtada' yang kedua dan khabarnya khabarul mubtada'il awal, menjadi khabar mubtada' pertama. Warabitu bainahuma, rabit antara keduanya, antara mubtada' awal dan mubtada' tsani ialah al-ha'u, hak pada min jariyatihi, daripada kalimah jariyahnya. Okey, tengok ni. Apa contoh dia kata? Dia kata Zaidun apa dia? Jariyatuhu zahibatun. Betul tak? Zaidun jariyatuhu zahibatun. Okey. Sekarang ni mula-mula ayat mula dengan isim. Maka kita kata jumlah ismiyah, i'rab dia apa? Mubtada' marfu'. Tiba-tiba lepas itu mari tengok jariyatuhu. Jumlah ke mufrad ni? Jumlah lah, nak cerita jariyah Zaid ini telah pergi, telah lari. Hamba perempuan Zaid ni telah lari. Jadi hak ni jadi apa? Mubtada' kau kan? Tengok. Anda kena tulis gini sikit. Kena buat jauh sikit
Untuk senang nampak. Dia ni jadi apa? Jadi mubtada. Oh, ni pun mubtada. Ni pun mubtada juga ni. Mubtada. Jadi, hak besar ni kata-kata mubtada awal lah. Yang pertama. Yang ni mubtada thani. Yang kedua. Supaya dapat beza je lah. Okay. Sekarang ni mubtada. Sekarang ni kita boleh katakan jariyah tu kita kena selesai bekas kecil tu. Ni kita boleh kata ni bekas kecil ni. Kita kena selesai dulu ni. Mubtada hak dalam ni. Ni mubtada thani. Zahibah jadi apa? Zahibah jadi khabar mubtada thani. Bukan khabar thani. Khabar thani sangat tu. Khabar li mubtada thani. Khabar pada ni lah. Ni bekas kecil. Selesaikan dulu. Khabar mubtada. Kemudian. Bekas besarnya. Ini jumlah ni. Wal jumlatu. Minal mubtada'il thanin. Minal mubtada'il thani. Wa khabaruhu. Jadi apa? Jadi khabar lil mubtada' awal. Ni baru bekas besar. Macam Tupperware. Tupperware kita letak bekas kecil dalam ke tak luar bekas kecil? Kita ada bekas-bekas Tupperware. Tahu Tupperware? Bekas Tupperware tu. Bekas Tupperware. Kita tak bekas kecil luar ke tak dalam bekas kecil? Tak dalam kan? Faham tak? Kita tak tahu bekas kecil luar tak boleh masuk lah. Jadi kena bekas kecil selesaikan dulu. Selesaikan ni. Nampak? Bukan selesai tu makna i'rab. Memang i'rab mula depan tu. Tapi kita kena untuk jawab kepada khabar kepada mubtada awal ni selesai dalam ni. Ni mubtada sani, ini khabar pada mubtada sani. Maka jumlah daripada mubtada sani dan juga khabarnya menjadi khabar. Ini menjadi khabar kepada mubtada awal. Okey, boleh tak? Mudah ni. Lama dah belajar kan. Tak siapa nak balik negeri dah ke Ustaz Ying dia orang? Tak sabar dah nak balik. Nak nikah ke benda awak tak tahulah. Okey. Mana tadi? Okey, dia kata okey, kemudian masalah kedua rabi'. Okey. Sekarang ni antara mubtada awal mubtada sani bahkan antara satu khabar jumlah ni dia mesti ada kaitan. Kalau tidak, ayat tu panggil ayat yang tak ada kaitan. Ayat yang tak ada makna. Contoh kita kata Zaidun Abu Ahmad Zahibun. Zaid Abu Ahmad. Ayah kepada Ahmad. Bukan Zaid ayah kepada Ahmad. Kalau Zaidun Abu Ahmad ni, ini jadi apa? Jadi badal. Nampak takut tukar je. Tak boleh awak ayat ni, buat contoh lain lah. Buat contoh lain. Sebab nama sama. Nak bagi senang ni, kita kata gini. Zaidun Sayyaratu Ahmad. Sayyaratu Ahmad. Apa dia? Korban. Itu claim dia. Apa nama ni? Kita kata Sayyaratu Ahmad masruk. Masrukatun. Zaid, kereta Ahmad kena curi. Ayat tu boleh faham tak? Zaid Sayyaratu Ahmad masrukah. Boleh faham tak ayat tu? Tak boleh faham. Kecuali lah nama kereta Ahmad ni Zaid. Kecuali itulah. Tapi kecuali Zaid ni nama kereta Ahmad. Tapi kita nak kata Zaid ni orang. Tiba-tiba Zaid ialah kereta Ahmad kena curi. Apa kaitan kereta Ahmad dengan Zaid? Tak ada.
Jadi dia kena ada robit. Kena ada pengikat dia. Walaupun jadi apa mengikat yang nak kait dengan ni robit tu, barulah ayat tu lekat. Bermula Zaid sayyaratu abihi. Dah apa dah? Bermula Zaid kereta ayahnya kena curi. Dah apa dah ni, ada robit dah ni. Nampak tak? Ada kait dengan Zaid dah ni. Baru ayat tu jadi lekat. Zaidun qama Ahmadu. Boleh jadi. Zaid ialah yang berdiri Ahmad. Boleh. Ada robit tak ada robit ni? Tak ada robit. Jadi ayat tak boleh faham. Jadi untuk mubtada khabar tu dia kena ada robit. Sama ada lafzi ataupun takdiri. Kena ada robit supaya ayat itu boleh dipaham. Kalau gini, Zaidun. Nak kata ke mana? Qama abuhu. Boleh. Sebab ayahnya ada robit. Sah lah. Faham tak? Jadi nak buat ayat karangan, nak guna apa pun, khabar jumlah tu pasti kena ada khabar dengan mubtada tu, dia ada perkaitan. Baru ayat tu jadi sempurna, boleh difahami. Okay, boleh tak? Sebab tu dia kata warabitu bainahuma alha'u min jariyatihi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian kata dia babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtadi' wal khabar. Ba amil yang masuk itu ba apa? Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha. Dipanggil ba apa ni? Nama lain dari ba apa? Rusdan, ba apa dia panggil? Al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtadi' wal khabar. Dia panggil ba apa? Rusdan. Senyap ya. Umar dia panggil ba apa Umar? Ridwan panggil ba apa? Nama lain bagi ba ni, ba apa? Deng, benda deng. Siapa jawab tu? Syafi'i ke? Isnawi ke? Ba apa panggil? Babun nawasikhi. An-nawasikhil mubtada nawasikh. Ai nawasikhil mubtada'i wal khabar. Ba yang menasahkan mubtada khabar, dia tukarkan hukum mubtada khabar tu. Dia panggil babun nawasikh. Ada tulis sini tak? Ada dah tu. Tak baca ni. Bin nawasikh. Ada dah. Okey. Baca saja malam ni. Baca saja lewat apa? Ada soalan? Kita elokkan ya. Kita elok fidah tu macam mana? Zaidun fi ha ha. Khabar Gizal lah. Tapi kita tak sebut ni. Ini takdir saja. Faham tak? Ya, Ka'inun jadi khabar pada Zaid. Khabar mufrad. Okay, sekarang ni Ka'inun dengan istaqarra ni kita tak cek ulang balik soalan. Benda Ustaz Ying nak kata mana?
Ayat dia Zaidun Fidar. Dengar anak kata lah. Ayat dia Zaidun Fidar je. Kainun dan istaqarra tu kita tidak zahirkan dia. Kita hanya kosakkan. Dia tidak disebut pun. Kalau kita buat ayat Zaidun kainun Fidar, ni jelas-jelas lah kainun khabar dia. Sekarang ni, kainun tu tak ada. Jadi bila tak ada, pada lafaz, hakikatnya pada makna dia ada. Kainun tu pada lafaz kita tak tulis, kita kata Zaidun Fidar. Kita sebut Zaidun Fidar je. Jadi Zaid Fidar ni dia tak boleh ada makna sendirian. Dia kena ada makna pada yang lain. Ada tempat ta'aluk dia. Muta'allak dia ada. Jadi muta'allak tu kita tak lafaz lah sebab kita kata Zaidun Fidar dan makna telah termaklum. Jadi walaupun dia tidak dilafazkan, tak ada pada lafaz tapi ada pada makna. Apa makna tu? Kainun tadilah. Jadi hakikat sebenarnya yang menjadi khabar ialah muta'allaq yang mahzuh itu. Itu yang khabar dia. Jadi kalau kita i'rab sama macam dia, Zaidun jadi mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih fi dari jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufin taqdiruhu kainun khabarul mubtada'i. Itu. Faham tak? Okey, tanya jawab tak soalan tu ke kalau tak faham ni tanya ha. Jelas tak? Jelas dah? Faham dah Faham. Jadi kita tak sebut kainun tu, kita kata Zaidun Fiddah je. Kita buat ayat gitu. Kalau kita nak buat ayat Zaidun kainun Fiddah boleh. Tapi sekarang ni kita nak buat Zaidun Fiddah. Kita tidak lafaz pada, tak sebut pada lafaz. Tapi pada makna dia ada. Jadi kita i'rab Fiddah ni jar majrur muta'alliqun bi mahzufin taqdiruhu kainun khabarul mubtada'. Itu je lah. Nampak? Ada i'rab yang mudah sikit. Tak tahu lah Umeh hak ngaji mana. Fiddah ni syibhu jumlah khabar mubtada' gitu. Setengahnya i'rab gitu. Fiddah ni khabar syibhu jumlah. Ni biasa universiti ataupun tu ataupun sebahagian daripada orang-orang moden ni i'rab mudah gini lah, syibhul jumlah. Jadi khabarul mubtada' gitu. Hak belajar mana Umeh? Gini tak? Ha? 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 Dia i'rab mana Umeh? Tak dengar. Ha. Tak dengar kau. Siapa orang lain kau mana? Ding, Rushdang, ngaji kau mana? Sebelum Umeh cari mic. Ke memang tak dengar Umeh? Ha. Tengok kan? Tengok gini. Syibhu jumlah. Khabar mubtada' atau khabar syibhu jumlah gitu je. Kita tengok kau mana? Khabar syibhu jumlah gitu je kan? Dia buat gitu. Jadi sekarang mudah-mudahan biasanya agak gini je lah. Gini. Tak tahu asal SPM ke dia terima dah gini tak? Dalam waktu UM kan ni UM? Format UM. Okey, boleh. Jadi maknanya kalau i'rab mudahnya jar majrur ni kira syibhu jumlah khabarul mubtada' ataupun khabar syibhu jumlah. Tapi hak telitinya sebenarnya ialah jar majrur itu dia bertakluk muta'alliqun bi mahzufin. Hak mahzuf tu jadi khabar kepada mubtada'. Okay. Boleh? Lagi ada soalan tak? Tak ada
Okey, kalau tak ada sekadar tu sajalah baca malam ni. Lagipun warakah nak habis dah, tak apalah. Kita slow-slow sikit. Sekadar tu saja malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.